Najib ya, dalam Dewan Rakyat semalam telah keluar satu kenyataan atau satu cadangan agar industri-industri memberi tumpuan kepada Sarawak, Sabah atau Borneo lah, Borneo. Ya, maksudnya Najib sedang cadangkan bahawa lebih banyak industri buat lebih banyak aktiviti perniagaan bersama Borneo. Itu yang Najib cadangkan. Dan dia memberi contoh Indonesia, ya, bagaimana aktiviti-aktiviti perniagaan itu dipanjangkan atau fokus diberi kepada Kalimantan dan sebagainya lah. Okey, saya pun tak masuk dalam sangat apa yang Najib kata. Tetapi gambaran yang diberi oleh Najib adalah bahawa kerajaan pusat kena matang, gambaran kena matang dan berubah cara berfikir dan berani untuk shift paradigm, ubah perspektif supaya tumpuan lebih diberi kepada negeri-negeri Borneo, Sabah dan Sarawak. Okey. So, seolah-olah beliau mencadangkan bahawa Sabah dan Sarawak ni dah terpinggir lama. Okey. Dan dia memang titik beratkan Sabah dan Sarawak. Okey, di sini saya nak jelaskan betapa hipokritnya Najib ni dan penipu Najib ni. Okey. Pertama sekali, Barisan Nasional sejak dulu telah dituduh sejak berdekad-dekad tidak menghiraukan Sabah dan Sarawak. Telah dituduh mengambil sumber asli daripada Sabah dan Sarawak untuk kepentingan beberapa negeri elit yang dikuasai oleh elit di Semenanjung. Dan Sabah dan Sarawak tetap miskin, dan negeri-negeri yang kononnya dikuasai oleh elit ni, elit Barisan Nasional ni, khususnya di kawasan-kawasan Selangor dan sebagainya, pada ketika itulah dikuasai oleh Barisan Nasional, dibangunkan dengan pesat menggunakan hasil-hasil dari Sabah dan Sarawak. Baik, ini bukannya dakwaan, ini adalah kebenaran. Okey, ini bukannya dakwaan, ini adalah kebenaran. Okey. Wakil-wakil dari Sabah dan Sarawak ni banyak, semenjak Najib menjadi Perdana Menteri, banyak mengutarakan berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Mereka mendakwa bahawa Perlembagaan Persekutuan telah dipinda pada zaman Tun Hussein On lagi. Dan pemindaan perlembagaan ini bercanggah dengan tuntutan-tuntutan Perjanjian Malaysia. Memang benar. Malah pada pentadbiran Hussein On dulu, Hussein On berjaya mendapatkan sokongan ahli-ahli politik Sabah dan Sarawak berhubung perkara ni, kerana nombor satu, zaman itu ahli-ahli politik Sabah di Barisan Nasional secara amnya, apa yang diberitahu oleh Perdana Menteri biasanya dia, ahli-ahli politik ni bertindak sebagai stamp pad. Dia akan stamp setuju, 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 setuju. Itu adalah budaya Barisan Nasional dulu. Kedua, Tun Hussein On bijak. Dia memberi political favours. Okey, saya bantu di sini, di situ, ahli-ahli parlimen ni. Yang tu saya tak nak masuk dalam. Tapi sebagai balasan, awak setujulah kita pinda bahagian-bahagian perlembagaan ni. Jadi apabila dipinda bahagian-bahagian perlembagaan itu, sebenarnya Hussein pinda banyak. Saya dengar 45 artikel dan 45 perkara dan beberapa schedule. Pindaan ini menjadikan Sabah dan Sarawak bukan unik. Dia tidak ada beza dengan negeri-negeri lain. Yang ini bercanggah dengan Perjanjian Malaysia 1963. Jadi apabila Najib menjadi Perdana Menteri, perkara itu ditimbulkan banyak kali oleh pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak supaya diadakan satu rang undang-undang bagi meminda kembali Perlembagaan Persekutuan. Sebab pindaan ini akan membenarkan tuntutan-tuntutan Perjanjian Malaysia dipenuhi. Dan pada ketika itu, walaupun DAP dipembangkang dan PKR dipembangkang dan sebagainya, tetapi mereka menyokong pengembalian hak Sabah dan Sarawak. Jadi walaupun pentadbiran Najib tidak ada majoriti 2/3, tetapi pemimpin Sabah dan Sarawak yakin bahawa benda ini akan mendapat sokongan 2/3 yang diperlukan untuk membuat pindaan. Tahu tak apa Najib buat? Tak ada apa.
Dia tak hiraukan Sabah dan Sarawak. Kemudian apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad beberapa bulan sebelum pilihan raya umum ke-14 memberitahu bahawa jika Pakatan Harapan berjaya mengambil alih tampuk kepimpinan negara dan apabila Mahathir menjadi Perdana Menteri, beliau akan menilai tuntutan Sabah dan Sarawak dan akan mempertimbangkan untuk pindaan-pindaan tersebut. Sebaik saja keluar kenyataan ini, beberapa bulan sebelum PRU14, tiba-tiba Najib sudah jadi bertimbang rasa. Dan dia kata, saya tidak akan rampas hak Sabah dan Sarawak dan kita akan menilai apa yang dituntut oleh Sabah dan Sarawak. Ini lepas Mahathir buka mulut. Baru Najib nak bersuara. Kemudian, tidak ada apa-apa yang berlaku. Cuma 3 bulan sebelum pilihan raya umum ke-14, Najib sekali lagi bersuara dan dia kata akan buat satu jawatan kuasa khas untuk menilai tuntutan-tuntutan. Kira cakap sajalah. Cakap sahaja. Kemudian PRU datang dan PRU pergi. Dan Barisan Nasional kecundang. Pakatan Harapan mentadbir negara, Mahathir naik jadi Perdana Menteri. Terus Tun Dr. Mahathir Mohamad mula berunding dengan pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak. Dan setahun, tidak sampai setahun selepas Mahathir menjadi Perdana Menteri, sudah ada draft rang undang-undang untuk meminda Perlembagaan Persekutuan supaya hak Sabah dan Sarawak dapat dikembalikan agar tuntutan-tuntutan Perjanjian Malaysia dipenuhi. Dan pada bulan April 2019, rang undang-undang itu atau bil itu dibentangkan di Parlimen. Jadi untuk berjaya, kita perlu untuk pindah perlembagaannya dalam perkara ini, kita perlu majoriti 2/3. Tahu tak berapa majoriti yang diperolehi? Memang dapat majoriti, tapi kurang 10 undi untuk dapat 2/3. Tahu tak siapa yang tak undi? Najib. Dan majoriti dalam UMNO, MCA, MIC tak undi. Tapi lepas PRU14, Najib kelentong. Dia kata apa? Kalau saya memang nak bantu Sabah dan Sarawak, tetapi nak buat macam mana? Sebab saya tidak lagi memegang tampuk kepimpinan negara. Tapi bila sampai peluang untuk membuktikan bahawa dia benar-benar ingin bantu Sabah dan Sarawak, dia buat apa? Tak undi. Saya lupa dia tak hadir ke tak undi. Tapi kira UMNO, majoriti dalam UMNO ni tolak. Hari ini dia cuba nak kelentong kat Borneo. Kononnya dia bertimbang rasa. Tapi bila sampai masa pada 2019, dia sabotaj Mahathir. Boleh dalam sekelip mata benda tu boleh selesai, tapi tak dapat undi dari Najib dan majoriti dari UMNO, MCA dan MIC dan sebagainya. Nampak? Kalau nampak tak apa. Najib dah tahu prestasi Barisan Nasional di Sabah dalam PRN yang baru habis ni menurun dari tahun 2008 32 di bahagian negeri, peringkat negeri dapat 32 kerusi. 2013 dapat 31 kerusi, turun 1 kerusi. 2018 turun mendadak 14 kerusi. Hanya dapat 17 kerusi. Di PRN baru ni dapat 14 kerusi. Nampak? Barisan Nasional sedang menjunam. Jadi Najib takut sekiranya pilihan raya umum diadakan bila-bila, kebolehan Barisan Nasional untuk dapat banyak kerusi parlimen di Sabah dan Sarawak tidak mungkin. Malah prestasi Barisan Nasional akan menurun lagi berbanding dengan PRU14 di Sabah dan Sarawak, dan ini akan menjejaskan usaha Barisan Nasional untuk pegang tampuk kepimpinan negara. Sebab di PRU14 jangan harap Muhyiddin atau PPBM kerjasama dengan Barisan Nasional. Sorry. Jadi apa yang diharapkan oleh Najib adalah sekarang dia nak tunjukkan kepada Borneo bahawa dia amat bertimbang rasa. Tetapi yang sabotaj usaha Mahathir untuk jayakan pindaan perlembagaan untuk supaya tuntutan Perjanjian Malaysia dipenuhi adalah Najib dan kuncu-kuncu dia. Okey? Jadi minta semua tularkan video ni, share ramai-ramai. Sentiasa share
supaya mesej ini sampai jelas kepada Najib dan pihak-pihak yang sewaktu dengannya. Okey? Jangan fokus kat blog jogger tu, fokus kat saya. Okey. Yang kedua, belanjawan. Yang saya dipahamkan, semalam saya dah buat pembongkaran bahawa ada sekumpulan ahli parlimen tidak akan sokong belanjawan. Sebab ini bukanlah belanjawan rakyat dan berbaur politik. Mengapa saya dah jelaskan semalam, so saya minta jasa baik anda semua untuk scroll ke bawah dan lihat live semalam. Kalau nak tahu penjelasan dia. Okay, jelas, memang saya banyak buat perincian dan saya tak nak ulang. Saya akan upload di YouTube. Patut buat semalam-semalam tapi tak sempat, so saya akan cuba buat malam ini. Yang live semalam tu saya akan upload di YouTube Regi J. Siri Taudin. Jadi hari ini saya dapat maklumat bahawa lebih ramai lagi yang tak sokong dan saya tidak salahkan mereka. Sebab apabila Yang di-Pertuan Agong yang bijaksana berkata sokong belanjawan, ini adalah dengan pemahaman bahawa belanjawan itu masuk akal, adalah belanjawan untuk rakyat. Saya rumuskan, tanpa masuk apa yang saya dah bincangkan sebelum ni, belanjawan ni bukan belanjawan untuk rakyat. Belanjawan ini tidak disediakan dengan cara profesional, menunjukkan ketidakmatangan kerajaan atau kebolehan kerajaan untuk mengawal kewangan negara, untuk merangka satu pelan atau dasar perbelanjaan yang boleh meyakinkan semua pihak bahawa kerajaan ini tahu mentadbir negara, tahu menguruskan kewangan, tahu memerangi COVID dan berjiwa rakyat. Belanjawan ini nampaknya digunakan sebagai platform untuk memenuhi tuntutan mungkin oleh menteri-menteri atau kementerian tertentu. Ini disebabkan kerajaan ini adalah kerajaan majoriti tipis dan kita sudah lihat banyak contoh di mana Muhyiddin terpaksa melutut kepada menteri ke, timbalan menteri ke, ahli parlimen ke, dan memberi mereka jawatan dan buat pelbagai perkara untuk memastikan bahawa dia tidak tumbang. Dan mungkin ini menjelaskan mengapa Jasa tiba-tiba mendapat peruntukan 85.5 juta yang tidak masuk akal. Sebab Jasa ni unit propaganda disalahgunakan oleh Barisan Nasional dan Barisan Nasional lah ni masih lagi berada dalam blok kerajaan. Diterajui oleh pemimpin-pemimpin sama yang dahulunya menerajui kerajaan. Okey? Dan di dalam kementerian yang bawah mana Jasa akan duduk tu, menteri dia dari PPBM, geng Muhyiddin, kata terkejut 85 juta. Menunjukkan di dalam PPBM pun ada perselisihan dan pergolakan dan memang kita dapat tahu dengan sahih bahawa di dalam PPBM berlaku pergolakan. Tetapi antara PPBM dan UMNO pun ada masalah sebab timbalan menteri boleh, bos dia kata saya terkejut 85 juta diberi kepada Jasa. Timbalan dia dari UMNO kata oh memang patut dia 85 juta. Jadi nampak ada kemungkinan Muhyiddin telah melutut kepada UMNO kerana takut dia nak semua dari UMNO tu sokong belanjawan supaya kerajaan tidak jatuh. Jadi ini rungkaian saya untuk hari ini. Saya kena beredar awal.